الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, tuan-tuan syekh, hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Berkah dengan inayahnya dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah kita sampai bulan Ramadan lagi, berjumpa dengan Ramadan lagi, tetamu Allah. Bulan yang sangat mulia, kita perlu syukuri. Sebab ramai yang tak kesampaian sampai bulan Ramadan, sehari dua yang dah meninggal. Saudara-saudara kita di kampung kita ramai yang dah meninggal. Jadi untuk itu marilah kita syukuri sama-sama dengan lafaz alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keberatan umur yang kita ada ini atau waktu yang ada ini kita gunakan yang sebaik-baiknya insyaallah. Mudah-mudahan amal kita Allah terima di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Jadi dalam tazkirah ini, dalam waktu yang ringkas ini, saya akan sampaikan daripada kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Barra Musammah bin Yasin Al-Ma'ani. Beliau menceritakan tentang ikhlas. Ikhlas menjadi sebab besarnya balasan. Meski amalan itu hanya sedikit. Walaupun amal itu sedikit, tapi Allah Ta'ala bagi pahala yang besar. Oleh kerana sebab ikhlas. Seperti yang ditunjukkan oleh sejumlah nas-nas nabawi atau hadis-hadis Nabi. Di antaranya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Al-As. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini agak panjang sikit tapi saya baca separuh saja. InsyaAllah. Inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usi khalaiq yawmal qiyamah. Fayanshuru alaihi tis'ata wa tis'ina sijillan. Kulla sijillin mislu middi basar. Thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'ah. أظلمك كتبني الحفيظون فيقول لا ربي فيقول أفلا عذرا فيقول لا يا ربي sampai akhir hadis. Jadi hadisnya agak panjang oleh kerana masa terlalu singkat, kita baca dia punya maknanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyelamatkan seseorang dari antara umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah akan menyelamatkan seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW. Lalu 99 kitab besar, yaitu catatan amal yang besar, ada 99 kitab. Dibuka di hadapannya serta kitab seperti setiap kitab besarnya seperti sejauh mata memandang. Lalu Allah bertanya, apa kamu mengingkari sedikit pun daripada catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amalku yang menjaga amalanmu menzalimimu? Jawabnya, tidak ya Rabb. Jawabnya, tidak ya Rabb. Apa kau punya uzur atau alasan? Tanya Allah. Tidak ya Rabb. Jawabnya Allah berfirman, ya kau punya satu kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Lalu sebuah lembaran dikeluarkan di dalamnya
tulisan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah atau berhak diibadahi selain daripada Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah kemudian berfirman, hadirlah timbangan amalmu. Ia bertanya, ya Rabb, lembaran apa ini bersama kitab-kitab besar itu? Allah menjawab, kau tidak akan dizalimi. Lalu kitab-kitab besar itu diletakkan di satu sisi timbang dan satu lembaran itu diletakkan di sisi timbang yang lain. Lalu kitab-kitab besar tersebut lebih ringan daripada kertas yang satu keping tadi atau satu lembar. Maknanya satu keping tu, satu lembar tu lebih berat daripada kitab yang 99. Yang satu kitab tu besarnya sejauh mata memandang. Lebarnya sejauh mata memandang, maknanya sangat besar. Ada 99 biji kitab. Maknanya besar sangat. Dibanding dengan sekeping kertas yang ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih berat lagi yang ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata dalam ulasannya tentang hadis di atas, seperti itulah kondisi orang yang mengucapkan kalimah tauhid dengan ikhlas dan benar, seperti yang diucapkan oleh dalam hadis ini. Kerana jika tidak demikian, toh para pelaku dosa-dosa besar yang masuk neraka, mereka semua mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi ucapan mereka itu tidak lebih berat daripada keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Tidak seperti ucapan tauhid si pemilik kertas dalam hadis ini. Bermakna kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas sungguh-sungguh, dengan keimanan yang yakin, begitu yakin. Nah, sebab dalam hadis ini dia bergantung kepada keimanan dan keikhlasan. Sebab iman seseorang ni dia akan berlainan, berbeza-beza kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh yang kedua, hadis ini biasa kita dengar, tapi dalam ini disusun lagi oleh Syekh Al-Bara. Hadis seorang wanita yang memberi minum anjing. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bih. Ketika ada seekor anjing yang hampir mati kehausan mengelilingi sebuah sumur, sebuah perigi, tanpa diduga seorang wanita pelacur dari Bani Israel itu kemudian melepaskan sepatunya, yaitu kasut yang bersarung, bukan kasut yang macam selipar, tapi kasut yang ada boleh menakung air. Lalu mengisinya dengan air, kemudian memberi minum anjing itu, lalu dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Yang ketiga, hadis seorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syauqin ala tariq
fakharahu fasyakarallahu lahu faghafaralah. Ketika ada seorang melintas di suatu jalan, ia mendapati sebuah dahan berduri tergeletak atau terletak di atas jalan, lalu ia menyingkirkannya. Allah kemudian berterima kasih kepadanya, lalu mengampunkan dosa-dosanya. Inilah contoh-contoh, walaupun amalan itu ringan, tapi pahalanya sangat besar. Sehingga Allah mengampunkan dosa-dosa yang hambanya lakukan. Dalam hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, sekitar hadis tentang wanita yang memberi minum anjing dan seorang lelaki yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Wanita ini memberi minum anjing dengan keimanan yang tulus. Walaupun dia pelacur, melakukan dosa besar, tapi karena keimanan dia murni, tulus, seikhlas hati yang ada di dalam hatinya, sehingga dosa-dosanya diampunkan. Kerana jika tidak demikian, toh tidak setiap pelacur yang memberi minum anjing, dosa-dosanya diampunkan. Demikian halnya orang yang menyingkirkan dahan berduri dari jalan. Ia melakukannya dengan keimanan yang tulus dan ikhlas yang ada di dalam hatinya. Kerananya ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu berbeda-beda tingkatannya sesuai perbedaan iman dan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah contoh-contoh iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh dan keikhlasan yang murni. Keikhlasan yang tulus, ikhlas. Walaupun nampak amalan itu mudah, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Mudah-mudahan setakat yang saya sampaikan ini dapatlah jadi contoh tauladan kepada kita. Walaupun perkara itu nampak mudah, tapi sekiranya kita dengan ikhlas, dengan keimanan yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat kita, angkat keimanan kita lebih tinggi, lebih baik, dan amalan itu Allah terima, sehingga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh umpamanya kita nampak benda atau walaupun tak berduri dalam di jalan, nampak kayu ke apa ke, kita niat kerana Allah, jangan kerana apa-apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita walaupun sedikit, insyaAllah. Manfaat ikhlas. Ikhlas yang tadi disebutkan di atas, ada dua syarat penting dan agung yang harus dipenuhi setiap amal. Kerana jika tidak dipenuhi, amalan tidak diterima. Dua syarat yang dimaksudkan adalah ada dua syarat penting. Ada syarat penting dan agung yang harus dipenuhi setiap amalan, kerana jika tidak dipenuhi, amalan tidak diterima. Dua syarat adalah seperti berikut. Pelakunya melakukan amalan tersebut dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalannya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan di dalam kitab-kitabnya atau yang dijelaskan oleh Rasul-Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya. Jadi rasanya setakat itu saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini memberi manfaat kepada saya sendiri dan kepada tuan-tuan. Sekiranya terkasar bahasa tersilap kata, saya minta maaf banyak-banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله القائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله،
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang rahmat Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Zakat Fitrah Kewajiban Penuh Makna. Muslimin yang berbahagia, kewajiban zakat fitrah adalah berpandukan kepada banyak dalil. Di antaranya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah sebelum orang ramai keluar untuk mengerjakan solat hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum menunaikan zakat fitrah adalah wajib dan mengingkarinya adalah satu dosa. Namun kewajiban zakat fitrah bukan sekadar melepaskan diri kita daripada dosa, kerana zakat fitrah itu juga mempunyai makna yang sangat mendalam kepada golongan fakir miskin demi memberikan kegembiraan kepada mereka di hari raya. Berdasarkan ketetapan syarak, kefarduan zakat fitrah mempunyai maksud yang sangat besar. Antaranya ialah menyucikan jiwa daripada sifat mazmumah, membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia, dan berkongsi kebahagiaan sesama umat Islam. Perkara ini ada dinyatakan dalam sebuah hadis, yaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa beliau berkata, Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhran li shaim min al-laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari sebarang lagha dan keji, serta memberi makanan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Muslimin yang berbahagia, zakat fitrah wajib ditunaikan pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu selepas terbenam matahari akhir bulan Ramadan sehingga sebelum solat sunat Idul Fitri dilaksanakan. Ini kerana objektif zakat fitrah adalah untuk mencukupkan keperluan fakir dan miskin daripada meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Di negeri Selangor, fatwa menetapkan bahawa zakat fitrah diwajibkan ditunaikan berasaskan makanan asasi yang dimakan oleh umat Islam di negeri ini, yaitu beras ataupun ditukarkan kepada harganya. Kadar beras fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sebanyak 1 gantang Baghdad yang bersamaan di kira-kira 2.6 kilogram beras super tempatan grade A. Ia kemudiannya ditukarkan kepada harga atau nilaian wang yang sama dengan berat beras tersebut. Namun begitu, kita juga amat dianjurkan agar menunaikan zakat fitrah mengikut jenis atau grade makanan yang lebih baik yang kita makan sehari-hari, yaitu berpandukan kepada kemampuan kita sendiri. Dalam hal ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan seperti berikut. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bizakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir faja'ala an-nasu lahu muddain min qintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para sahabat supaya membayar zakat fitrah segantang tamar atau segantang bali.
maka orang ramai menyamakan segantang itu dengan 2 cupak hintah atau gandum, yaitu makanan terbaik yang dimakan oleh mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka seseorang yang berkemampuan boleh menunaikan zakat fitrah sesuai dengan harga beras yang dimakan olehnya, sama ada berharga RM14 atau RM21, malah mungkin lebih lagi. Inilah yang lebih baik baginya, sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama menunaikan zakat fitrah lebih awal. Tidak perlu kita menunggu waktu-waktu terakhir untuk menunaikan zakat fitrah, khususnya pada pagi Syawal, dengan alasan itulah waktu yang paling afdal. Hakikatnya syarak telah memberikan kita untuk membayar zakat fitrah bermula malam 1 Ramadan lagi. Jumhur fuqaha berpendapat, sekiranya zakat fitrah tersebut ditunaikan selepas solat Idul Fitri dan sebelum terbenam matahari 1 Syawal, maka hukumnya adalah makruh. Sekiranya dilengah-lengahkan pembayaran zakat fitrah sehingga selepas terbenam matahari 1 Syawal, perbuatan melengahkan itu adalah haram dan berdosa. Namun zakatnya adalah sah dan dikira sebagai zakat qadha. Walaupun demikian, dia tetap wajib segera bertaubat dan menyesali perbuatan melengahkan itu. Namun begitu jika masih ada yang terlepas menunaikan zakat fitrah, sama ada kerana terlupa ataupun sengaja, maka wajib baginya untuk mengqadha dengan segera dan tidak menangguhkan lagi sehingga masuk Ramadan yang akan datang. Wajib bagi yang menunaikan qadha zakat fitrah, walaupun teringat kewajiban tersebut setelah habis bulan Syawal, boleh qadha zakat fitrah itu, sama ada di kaunter-kaunter zakat ataupun di saluran atas talian atau online atas nama qadha zakat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang menunaikan zakat fitrah dengan ganjaran yang sangat besar di surga nanti. Hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah bilik yang tembus penglihatan, luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan jika dari dalam dapat melihat ke luarnya. Kemudian berdirilah seorang Arab Badui, lantas bertanya, kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi mereka yang berkata baik, memberi makan, termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan solat kerana Allah pada malam hari di saat manusia lain sedang terlena. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sementara itu, bagi orang-orang yang bakhil dan enggan menunaikan zakat fitrah, maka mereka dianggap sebagai pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Muslimin yang dirahmati Allah, di kesempatan ini, mimbar ingin mengingatkan bagi mereka yang bekerja atau tinggal di negeri Selangor agar menunaikan zakat di negeri Selangor melalui amil-amil zakat yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor, supaya manfaat tersebut dapat diagihkan kepada lebih 70,000 keluarga asnaf fakir dan miskin di negeri ini. Hal ini bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa zakat itu dikutip dan diagih
kembali di tempat asal dia, di mana harta kekayaan itu berada. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim." Dan ajarkanlah penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan ke atas mereka zakat pada harta mereka, diambil daripada golongan kaya dalam kalangan mereka dan agihkan kepada golongan fakir dalam kalangan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu juga, bagi orang-orang yang mengendalikan zakat fitrah juga hendaklah jujur dan amanah dalam pekerjaannya. Ini kerana Allah SWT amat murka kepada mereka yang salah guna kedudukan dan memakan harta zakat tanpa jalan yang benar. Daripada Abu Humaid Al-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik seorang lelaki dari Bani Asad bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpul zakat. Ketika dia membawa zakat yang dipungutnya, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini zakat keseluruhan kuserahkan kepadamu dan ini hadiah orang kepadaku." Abu Humaid berkata, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, kemudian memuji dan menyanjung Allah, serta bersabda, "Bagaimana boleh ada seseorang petugas zakat yang sudah aku tugaskan memungut zakat?" Lalu dia berkata, "Zakat ini ku berikan kepadamu, dan ini hadiah daripada orang untukku." Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya atau bapanya, menunggu orang menghantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang mengambil harta secara khianat, melainkan kelak dia akan memikul harta itu di atas lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang sangat besar rahsianya di sisi ibadah puasa dalam menyuburkan sifat suka bersedekah dalam diri seorang Muslim. Yang kedua, setiap individu dalam kalangan umat Islam yang berkewajiban membayar zakat fitrah hendaklah menunaikannya mengikut kemampuan diri dan menunaikannya lebih awal untuk mengelak risiko terlupa. Yang ketiga, umat Islam yang bekerja atau tinggal di negeri Selangor hendaklah menunaikan zakat di negeri Selangor melalui lembaga zakat Selangor atau wakilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk, tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا
وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم دم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تنقو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, mengharap perlindunganmu daripada hilangnya kenikmatan yang kau berikan, dari berubahnya kesehatan yang kau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana, malapetaka dan banjir. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkanlah Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum i'da'al muslimin, ihzimhum wansuril muslimin alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggung jawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggung jawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba
والبلاء والمراد والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب الدعاء بالتقوى هذا شيء من الرحمة والشرع وقام استووا اعتدلوا صفوفكم فإن تصفية suhun tamam sulah lurus dan dapatkan syaf, penuhkan syaf hadapan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas alladzi yuwaswisu fi صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة لنا السلام تبارك ربنا رب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
إلهنا ربنا مولانا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مجيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها في الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولمن نفق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمشارق الأرض والمغاربها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم اللهم صل وسلم الحمد لله